lebih-lebihnya kejayaan kita di akhirat. Dan itulah kejayaan yang abadi, yang kekal selamanya, kejayaan di akhirat nanti. Namun begitu, untuk kita memperolehi kejayaan kita hidup di akhirat nanti, sudah pastinya persiapan mesti dilakukan semasa kita hidup ini. Maka marilah sama-sama kita mempersiapkan akan persiapan yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meningkatkan amal ibadat kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Kan sesungguhnya kita beramal ini biarlah berasaskan kepada keilmuan dengan ilmu. Bukan sekadar ikut-ikutan semata-mata, biarlah ianya berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung sedikit sementara menantikan waktu isyak ni. Kita isi dengan sedikit perbincangan berhubung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang mukmin. Sudah pastinya permata buat orang mukmin ini sudah pastinya lah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Yang mana kita ni hidup perlu kepada panduan. Kalau tidak mengikut panduan, kita bimbang, kita akan tercicir, kita akan terpesong, ketika kita akan tersasar daripada matlamat kehidupan kita ini. Yang mana sesungguhnya matlamat kepada kehidupan kita ini, Allah nyatakan melalui firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni, Allah jadikan kita ni, Allah cipta kita ni, jin dan juga manusia. Kita ni manusia Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi akan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala apa dia? Di antaranya ingin kita bicarakan pada malam ini tentang rukun iman kita. Rukun iman kita salah satunya ialah berhubung dengan hari kiamat. Maka hadis yang ke-21 di dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin ini membicarakan tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Sesuatu kalau hari nak hujan dia ada tanda dia. Redup tanda dia. Nak hujan, mendung dan sebagainya, itu tanda. Ya. Tanda tak sihat, ada batuk sikit tak sihat, tanda tu, semua tanda-tanda. Tanda tu apa dia? Uban. Tu tanda-tanda. Tak ada uban, jangan tengok rambut kita tak ada uban dah, kita tak tahu dah. Tu tanda-tanda. Tanda-tanda tak apa lagi, mata dah makin kabur, telinga dah makin kurang. Tu tanda-tanda. Tu tanda apa? Tanda nak mati. Tanda umur kita dah panjang, ya. Jadi dinyatakan pada malam ini tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Abu Al-Yaman menceritakan kepada kami, berkata, Syu'aib mengkhabarkan kepada kami berkata, Abu Al-Zinad mengkhabarkan kepada kami berkata daripada Abdul Rahman Al-A'rash daripada Abu Hurairah berkata. Maknanya sanad ini daripadanya Abu Hurairah mendengar akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, dikhabarkan, didengar oleh Abdul Rahman. Kemudian Abdul Rahman memanjangkan, didengar pula oleh Abu Al-Zinad. Kemudian didengar pula oleh Syu'aib. Dan Syu'aib menceritakan kepada Abu Al-Yaman. Mana ni sanadnya? Sampailah. Apa dia? Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat. La taqumus sa'ah hatta, sehingga yuqbadal ilmu, diangkat ilmu,
wa taksuraz zalazil. Wa taksuraz zalazil, banyaknya gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, masa disangkakan singkat. Wa tazharon fitan, banyaknya fitnah. Wa yaksural harjun, banyaknya hari pembunuhan. Wa huwal qatlu hatta yaksura fikum malul fayafid, sehingga banyak di kalangan kamu harta yang melimpah-limpah. Ini di antara tanda-tanda berlakunya kiamat. Itu tanda-tanda. Daripada tanda kenabian menceritakan peristiwa yang akan datang. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan perkara yang akan berlaku. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, tapi Nabi menceritakan. Kenapa? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, melalui Jibrilnya. Kemudian Nabi dibawa dalam Isra' Mi'raj dan sebagainya. Bila Nabi lihat apa yang berlaku, maka ditanya kepada Jibril, maka Jibril menyatakan sekian-sekian. Maknanya benda yang akan berlaku. Para ulama menyebut ianya sebagai mukjizat. Mukjizat. Antaranya, baginda dikurniakan sebahagian daripada a'labun an-nubuwah, yakni dengan pemberitahuan perkara yang akan datang dan hakikatnya yang sebenar. Ini di antaranya Nabi sebutlah tentang apa ni? Tentang tanda-tanda kiamat. Nabi ceritakan kepada para sahabat. Untuk apa Nabi ceritakan? Untuk kita bersiap sedia. Bukan cerita saja-saja. Kita cerita saja-saja, tak. Kita bercerita tu untuk Nabi khabarkan kepada sahabat. Untuk apa? Untuk persiapan, untuk tanda-tanda. Antara tanda akhir zaman di mana pertama, ilmu diangkat. Ilmu ni diangkat dengan cara apa? Dengan cara kematian para ulama. Kita dengar hari ni makin seorang ilmuwan, al-ulama diangkat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan suka meninggalnya ulama, hilang satu mutiara ilmu. Hilangnya satu mutiara ilmu. Ulama ni siapa dia ulama? Al-ulama warasatul anbiya, kerana ulama ni pewaris kepada para nabi. Apa yang nabi waris ni, apa yang diturunkan. Apa yang Nabi turunkan, Nabi tak turunkan harta. Nabi tak tinggalkan harta, tidak. Tapi diwariskan ialah apa dia? Ilmunya, perjuangannya. Ini benda-benda yang diwariskan kepada apa? Kepada kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan waris kepada pewaris kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan disambung oleh para ulama sehinggalah kita ke hari ini. Nabi telah wafat 1400 tahun yang lalu. Kalau tak ada ulama yang menyambungnya, maka tak sampai. Itulah peranan yang dimainkan oleh ulama. Kita sendiri pun di semenanjung tanah Melayu ni pun menerima Islam pun daripada itu, warisan. Kita dengar datangnya para pedagang Muslim. Sebenarnya mereka menyampaikan Islam kepada kita. Kalau tidak, kita tak tahu kita ni agama apa. Sedar Hindu ke apa ke. Alhamdulillah, kita syukur. Kerana datuk nenek moyang kita dulu menerima Islam yang dibawa oleh para ulama. Tanda-tandanya banyak. Bagaimana kalau di Terengganu ada tuk guru, ada tanda batu bersurat Terengganu. Itu menunjukkan bahawa kedatangan Islam di tanah Melayu ni. Pada batu bersurat Terengganu tu ditulis tentang kanun jinayah syar'iyah. Makna undang-undang Islam telah dilaksanakan di tanah Melayu kita ni. Telah dilaksanakan. Tapi hari ini bila datangnya penjajah, itu yang kita kata merdeka tu,
Ya, dia datangnya penjajah dia bukan keluar saja, dia bukan merdeka begitu saja, dibebasnya kita bukan merdeka begitu saja, ditinggalkannya benih-benih penjajahan. Ya, benih-benih penjajahan itu. Ya, dalam sehari dua ni ada orang yang mempertikaikan hukum-hukum syariah. Ya, ada satu kes yang sedang berlaku sekarang, kes Nik Ilin Terengganu, dua orang mencabar hukum-hukum tu. Dia mencabar ada beberapa section di dalam undang-undang jenayah syariah di Terengganu tu nak dicabar. Antaranya hukum liwat, aurat. Ini benda-benda yang sedang mereka cuba cabar. Ini pemikiran penjajah yang masih lagi tidak merdeka. Sebab itu kita kena rujuk. Sebab itulah datang ulama meninggalkan ilmu. Ya, ulama meninggalkan ilmu dan kita kena meneruskan perjuangan yang dibawa oleh para ulama ini. Justru antara tanda akhir zaman di mana ilmu diangkat dengan kematian para ulama, maka tinggallah mereka yang jahil dalam kejahilan tanpa sebarang petunjuk. Maka ini menatijahkan, menghasilkan segala perlakuan mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu atau menyimpang daripada petunjuk Islami. Ya. Maka bila pemikiran, perlakuan dikuasai oleh hawa nafsu, maka itu berlaku banyak bentuk penyimpangan, penyelewengan ilmu dan sebagainya. Sebab itulah kita jangan sesekali meninggalkan ilmu. Jangan sesekali kita meninggalkan ilmu. Sebab itu kita kena mempertingkatkan ilmu kita. Pertama tadi tanda-tanda berlakunya kiamat ini diangkat ilmu dengan dimatikan para ulama. Kedua, beriman pada hari kiamat, di mana kiamat mempunyai tanda-tandanya. Ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar. Ya. Kita ada belajar hadis akhir zaman. Ada yang dibawa oleh ustaz dulu. Hadis akhir zaman, ya. Hadis yang menceritakan peristiwa yang berlaku pada akhir zaman ini. Ya. Maka di dalam hadis tersebut ditunjuk, dinyatakan tentang tanda-tanda. Apa dia? Tanda kecil, tanda besar. Ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar. Mengikut pandangan ulama, tanda-tanda yang kecil akan berlaku terlebih dahulu daripada tanda-tanda yang besar. Kalau tanda besar dah turun, mana tak ada dah tu. Tanda besar, maka diturunkan tanda-tanda kecil. Ya. Sedangkan yang besar berlaku selepasnya akan menyusuli kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat kemudian diikuti dengan tanda besar. Lepas tanda besar tu kiamat. Ya, tanda besar dia kiamat. Antara tanda kiamat ialah banyaknya berlaku gempa bumi. Ini tanda-tanda kiamat. Banyak berlaku gempa bumi, dah ada di sekeliling kita. Walaupun negara kita mungkin tidak duduk di dalam keadaan tersebut, tapi ada bencana-bencana lain. Tanah runtuhnya. Ini benda-benda tanda-tanda yang Allah beri sebagai peringatan. Bukan berlaku tu saja-saja dah. Sebagai peringatan buat kita. Berlakunya ini agar kita beringat, agar kita sedar. Antara tanda kiamat ialah banyaknya berlaku gempa bumi di sana sini, termasuk juga gempa bumi di dalam air yang dikenal lagi sebagai tsunami. Termasuk dalam kategori gempa bumi juga termasuk tanah dan bangunan runtuh serta malapetaka alam yang lain. Ini di antara tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. Kalau tanda-tanda ni pun dah ada, kita masih tak sedar juga lagi, makna jiwa kita ni tak ada apa-apa, tak terasa. Tak terasa dah. Allah dah tunjuk macam-macam dah di depan mata kita. Kadang kita tak terasa.
Masih belum nak bertaubat, masih belum nak berubah dan sebagainya. Nak tunggu apa tanda lah apa lagi? Nak tunggu tanda besar. Tanda besar lepas datang tanda besar tak sempat dah kita nak bertaubat dah. Jangan kita nak tunggu tanda besar. Sementara Allah berikan tanda-tanda yang kecil ini, maka bersegeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat dan sebagainya. Antara tanda kiamat juga ialah waktu dirasakan pendek dan singkat. Ini berlaku. Ini dah bulan berapa? Dah masuk bulan 9. Dah habis dah, sikit minggu depan dah 31 Ogos. Baru lagi rasa nyambut tahun baru 1 Januari. Baru lagi rasanya, rasa. Ini dah 31 Ogos. Dah hujung tahun. Dah masuk 2024. Sekejap. Jumaat pun baru lagi rasanya. Baru semalam. Kemarin Jumaat. Tengok dah sedang kita pejam celik. Dah Jumaat dah. Saya bertugas tahun lalu sangat. Rasa baru lagi khutbah hari tu. Pun dah 3 minggu. Masa pendek. Masa kita pun tahu. Bangun subuh tu dah 12. Tahu-tahu dah asar, dah maghrib, dah isyak, dah besok. Menunjukkan bahawa itu tanda. Waktu dirasakan pendek, waktu sebenarnya sama aja 24 jam. Jangan kata pula hari ni 23 jam kot. Tak mau dia. Dia tetap 24 jam. Tapi dia rasa memang terlalu cepat masa berlalu. Ini tanda. Tanda berlakunya kiamat. Tanda kecil. Waktu dirasakan pendek dan singkat. Dengan sebab itu tahun demi tahun dirasakan begitu cepat berlalu. Begitu juga usia yang kita lalui begitu pantas, sehingga tidak disedari berapa banyak masa yang sudah diharungi. Tahu-tahu dah pencen. Dah pencen? Yalah dah pencen. Pencen berapa? 60 dah. Baru lagi rasa kerja itu. Itu masa. Masa. Jangan kita rasa banyak masa lagi, aku banyak masa lagi. Dah. Tak banyak masa kita. Kalau kita rasa kita ni punya banyak masa, tidak. Masa semakin singkat, maka bersegeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan taubat, tingkatkan amal ibadat. Kan inilah bekalan kita. Nak bawa apa lagi dah? Harta setakat mana yang ada pun nak dibawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis harta tu. Kalau faraid tak bawa lagi. Bawa ke kubur tak ada, nak jadi teman kita. Kebun 2-300 hektar letak sebelah kat kubur, tak mahu dia. Itulah liang, itulah tempat rumah kita pun. Berapa kaki pun. Saiz kubur kita berapa kaki? Dalam ada 7 kaki. Adalah siapa yang penggali kubur. Itulah rumah kita yang kekal abadi. Kalau Pak Din kecil sikit saiz. Itulah dia punya kehidupan kita ni. Yang kita kadang-kalanya kita mengejar siang pagi malam, siang malam pagi petang dan sebagainya. Kadang-kadang menyebabkan kita lupa. Dia tidak dilarang untuk kita mencari harta, tidak. Tetapi jangan dijadikan harta tu menyebabkan kita lupa. Jangan sebabkan itu kita lupa. Dulu khutbah saya baca tentang apa yang berlaku kepada Qarun, yang hartanya terlalu banyak sehingga dia engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harta banyak ni sangat baik kalau sekiranya kita infakkan, sedekahkan dan sebagainya. Kenapa benda ini akan dapat menjadi peneman kita nanti. Harta kita yang banyak kita sumbangkan. Allah murahkan lagi harta yang kita perolehi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Harta milik Allah kita sucikan dengan zakatnya. Jangan kita biarkan begitu saja. Harta yang Allah beri disucikan dengan zakatnya. Itu dia. Begitu jugalah usia yang kita lalui begitu pantas sehingga tidak disedari berapa banyak masa yang sudah diharungi. Itu tanda lagi. Tanda seterusnya apa dia? Fitnah yang banyak berlaku dan begitu pantas tersebar. Fitnah.
Fitnah ni umpamanya, ada kiasan mengatakan fitnah ni umpama singa yang sedang tidur. Ya. Jangan digerakkan. Fitnah. Ya. Benda yang tak ada diada-adakan, tu fitnah. Ya. Ini banyak berlaku pada hari ini. Begitu pantas tersebar. Tambah pula dengan dunia moden, media sosial hari ini cepat. Benda berlaku, kadang benda tak puluh-puluh tahun dulu kata, sekarang baru berlaku. Gempa bumi di Kampung Banjar katanya. Benda entah mana-mana ni tunjuknya ada gambar Kampung Banjar. Lepas tu dah keluar palsu. Ni fitnah. Ya. Kita pula tanpa rujuk balik tabayyun kata Allah dalam surah Al-Hujurat itu, naklah diselidik dulu dah, kita forward terus. Tang forward tu nak tarik balik tak ada dah. Dan dalam WhatsApp tu minit je boleh kan. Kalau dah forward lepas tu nak delete balik tak ada lah kan. Dia ada masa dia, kalau kita delete pun dia masih diterima. Dah tersebar tu hari ni. Ya, kita forward saja, kita download satu benda saja, seluruh dunia tahu. Kalau benda tu betul, bermanfaat, alhamdulillah. Kalau benda tu bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau benda tu menimbulkan fitnah, macam mana kita nak mohon keampunan? Kita fitnah orang tak betul dan sebagainya, tiba-tiba macam mana kita nak minta ampun balik dengan orang yang kita fitnah? Jangan. Ya. Fitnah itu sangat-sangat bahaya. Ya. Al-fitnatu 'alal qatl. Fitnah itu lebih tajam daripada mata pedang. Ya, fitnah ni jangan sesekali kita menyebarkan. Fitnah yang banyak berlaku dan begitu pantas tersebar, sama ada melibatkan maruah dan juga harta benda sehingga membawa kepada pembunuhan. Ini fitnah boleh membawa kepada pembunuhan. Ya. Banyak kita tengok kes-kes berlakunya pembunuhan disebabkan fitnah. Dia adu domba orang ni, akhirnya berbalah. Bila berbalah sampai berbunuh-bunuhan. Ada kita banyak kes-kes. Baik dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Saya ada baru kes. Semalam adik saya nak ziarah orang kampung itu. Dibunuhnya mak saudara dia. Kerana itu disebabkan oleh fitnah boleh membawa kepada pembunuhan. Itu yang bahayanya fitnah itu. Ya. Antara fitnah yang paling besar ialah fitnah agama seseorang yang boleh mengeluarkan diri, mengeluarkan dan ada yang melakukan kemungkaran, ada yang menentang orang soleh, ada yang meremehkan ajaran Islam, dan ada juga orang yang menentang masjid dan memboikot kalimah suci la ilaha illallah. Ini benda-benda yang berlaku. Bukannya tidak berlaku, tapi berlaku di hadapan kita. Kemungkaran berlaku berleluasa. Mungkar Allah, ya, macam-macam. Kemungkaran dalam bentuk apa? Dalam bentuk hak asasi. Adanya sekarang LGBT lah, macam mana. Itu bentuk-bentuk kemungkaran. Kalau tidak dicegah, kita akan menanggung sama dosanya. Menanggung sama dosa. Mesti dicegah. Adanya kemungkaran dalam kampung kita, ada kemungkaran, maklumkan. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, bukannya saudara aku lantaknya lah, bukan masalah lantak, takut kita akan terjebak sama dengan kemungkaran tersebut. Kita nampak kemungkaran berlaku, kita biarkan. Itu apa yang disebut sini, yang meremehkan ajaran Islam. Jangan kita meremeh-remehkan ajaran Islam ini. Islam dah lengkap, jangan kita remeh-remehkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan agama. Agama kita ni dah sempurna dah. Dah cantik dah. Jangan sesekali kita meremeh-remehkan akan tuntutan, akan ajaran agama kita ni. Ya. Tadi saya terbaca tentang satu artikel, orang meremehkan tentang aurat perempuan. Diremehkan.
Sebabnya dia kata berlaku kesempatan artikel tadi, berlakunya kes rogol di satu negeri, orang tu pakai tudung, dia kata. Maknanya kalau pakai tudung pun tak tentu selamat lagi. Masih tak selamat lagi. Dia mempertikaikan. Dia mempertikaikan tulisan itu, dia mempertikaikan orang pakai tudung tu tadi. Itu masalah aurat. Berlaku kemaksiatan bukan disebabkan itu sahaja, ada banyak-banyak faktor lain. Tapi jangan diremehkan tentang aurat tersebut. Sedangkan dia yang menulis tadi memang dia, itu kes Nick Eileen tadi lah yang berlaku di Terengganu tu. Dia mencabar hukum-hukum ni yang kita bimbang. Bimbang nanti Allah turun balak bencana lagi, Allah yang terimanya kita semua. Allah tarik hujan jadi panas sangat. Semua kena. Bukan orang tu je yang kena, tak, semua orang kena. Allah turunkan hujan yang banyak, bukan dia saja yang kena, orang lain juga kena. Jadi itu semua peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, harta melimpah ruah, dan ini menyebabkan mereka berlumba-lumba di dalam membina kekayaan. Berlumba-lumba dalam nak membina kekayaan sehingga lupa kepada Sang Pencipta. Bila berlumba-lumba nak membina kekayaan, dia lupa tentang apa? Lupa tentang hukum halal dan haram. Halal dan haram. Ya. Semalam saya sembang dengan masuk bila rumah orang kahwin semalam. Ada satu kes sekarang ni berlaku di satu tempat, kes perjudian. Kes perjudian di satu premis. Tempat ni kalau ikutkan macam orang tak duduk. Rupanya malam-malam cukup meriah. Tempatnya sempadan Pagar Datuk tu. Kan ada tu sebelum sampai semesti tu ada bangunan di tepi jalan, orang bertingkat tu kan. Ya. Nampak tak meriah macam kedai tu ini tak. Tapi malam-malam cukup meriah. Pergi malam ni kita tengok. Ya. Dia buat permainan tu tak ada macam judi, dia bukan judi dia kata. Tapi dia ada hadiah. Maknanya dia tak dapat benda tu, dia ada hadiah boleh claim. Ya. Di situ tempat tu. Bila orang nak rate, tak boleh nak katakan judi sebab tak ada nampak pertaruhan dan sebagainya. Tapi dibekalkan dengan hadiah. Ini judi online semua ada sekarang.